Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam channel Abu Bazli. Kali ini saya nak bicarakan sebenarnya tentang sunat dalam penyembelihan. Apakah perkara sunat? Selain pada niat tadi, niat itu memang wajib. Tapi dalam sunat penyembelihan kita membaca basmalah. Yang pertama sekali sunatnya adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lembu akikah, lembu korban, kita sunat juga baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma haza minka wa ilaika. Itu sunat membaca basmalah yang pertama. Yang keduanya, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Binatang dihadapkan ke arah kiblat. Sebenarnya semua perkara, dalam semua perkara ibadah, kita sunat menghadap ke arah kiblat. Membaca doa, kita hadap ke arah kiblat. Apakah kalau kita baca doa tak ada kiblat, doa tu tak sampai? Boleh, tak jadi masalah. Tapi sunat dihadapkan ke arah kiblat. Jadi begitu juga dalam ibadah penyembelihan. Sunat kita hadapkan haiwan korban itu di sebelah menghadap ke arah kiblat. Maknanya bahu kiri dia dibaringkan di atas bahu kiri dan dihadapkan ke arah kiblat. Sunat yang kedua. Jadi sunat yang ketiga pula apa benda dia? Kita berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sunat yang keempat pula memutuskan urat di kiri dan kanan leher. Okey? Memutuskan urat di kiri dan kanan leher haiwan itu sendiri. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan mempercepatkan proses kematian haiwan yang kita sembelih. Betul tuan-tuan, memang wajib dari segi urusannya sah sembelihan kalau kita dah potong urat-urat halqum, kita dah potong urat merih. Tapi sunat kita memotong urat yang kiri dan kanan. Sebab apa? Kita nak cepatkan proses. Bila mana kita potong urat merih, dia dah memang keluar darah. Tapi kalau kita nak cepatkan, nak jadikan daging haiwan sembelihan kita itu lebih healthy, lebih sihat, maka kita potonglah urat-urat yang berada di kiri dan kanan leher haiwan sembelihan tadi tu. Apa yang dipanggil? Urat-urat vena jacula dan urat arteri karotik. Istilahnya itu dah istilah medikal lah, istilah perubatan. Ada istilah itu. Tapi sunat kita sembelih sebab apa? Mempercepatkan dan membantu darah-darah yang berada dalam badan untuk dikeluarkan supaya daging haiwan sembelihan yang kita nak makan tadi itu dalam keadaan lebih sihat. Baik, tuan-tuan. Okey, sunat yang seterusnya, macam tadi saya dah bagi tahu, kita menggunakan alat yang tajam. Kalau boleh, bukan hanya cukup tajam, bahkan sangat tajam. Sebab apa? Sunat kita nak berlaku ihsan pada haiwan itu, mempercepatkan proses sembelihnya. Kalau kita menggunakan pisau yang tumpul, dia akan menyeksa haiwan itu. Menyeksa haiwan yang hendak disembelih. Okey, kita pakai pisau yang tumpul. Dan juga selain kalau kita pakai pisau yang tumpul, dia bagi penyembelih, dia akan menggunakan kudrat yang banyak. Jadi pisau yang tajam atau sangat tajam membantu proses penyembelihan. Selain pada berlaku ihsan pada haiwan itu sendiri, dia juga memudahkan proses penyembelihan dengan kurangnya penggunaan tenaga untuk seorang penyembelih menyembelih haiwan itu. Saya tunjukkan dekat sini sebagai contoh. Okay? Tadi saya dah ceritakan kenapa dia mengukur pisau sembelihan tu nak kira tajam atau tidak. Dia mengukur dengan menggunakan kertas A4. Okey, macam ni. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Ini adalah pisau sembelihan. Banyak lagi lah. Okey, saya bukan nak tunjukkan jenama tuan-tuan, tapi cara ukur dia. Biasanya orang-orang yang sembelih ataupun yang mahir dan sembelih, dia akan membawa kertas untuk mengukur ketajaman. Sebab apa? Tajam pisau itu termasuk dalam perkara sunat. Jadi yang tadi saya ada menceritakan, kalau dia bergerigi, maksudnya pisau tu belum cukup tajam. Okey, belum cukup tajam.
Jadi kenapa digunakan kertas? Kerana kalau kertas dari segi sembelihan itu pisau tu cukup tajam seumpama untuk menghiris kulit haiwan tu tadi. Jadi ini saya demo tunjukkan macam mana diukurkan, kaedah international mengukurkan pisau tu cukup tajam tak untuk digunakan untuk tujuan sembelihan. Jadi contoh macam ni, okey, pisau itu boleh memotong dengan cara menghiris kertas tadi. Maknanya pisau yang saya tunjukkan ni cukup tajam. Jadi memilih pisau yang tajam itu kadang-kadang istilahnya pisau yang tajam dari segi kualitinya agak mengeluarkan belanja yang tinggilah untuk mencari pisau yang tajam. Tapi dari segi syaratnya bukan faktor belanja yang dikeluarkan untuk mencari pisau yang tajam. Dari segi syaratnya, syarat sunat penyembelihan adalah menggunakan pisau yang tajam untuk berlaku ihsan pada haiwan sembelihan itu tadi. Dan sunat yang keenamnya pula, putus urat alqum dan urat mari dengan sekali sembelihan. Itu sunat. Okey. Sekali potong. Itu adalah termasuk dalam perkara sunat juga. Okey, termasuk dalam perkara sunat. Yang sunat yang ketujuh juga, binatang dibaringkan di rusuk kirinya. Saya dah cakap tadi. Dan sunat yang ke-8, disembelih dengan kadar segera. Kalau kita sengaja menyembelih atau mencederakan haiwan dulu, kemudian baru sembelih, kemudian baru betul-betul sembelih, itu adalah perkara yang termasuk tidak berlaku ihsan kepada haiwan dan juga zalim. Antara perbuatan yang fasik. Maknanya sengaja saja. Okey, kita nak sembelih haiwan ni, kita potong kaki dia, biar dia lemah dulu. Haiwan tu sembelih ni ataupun kita sembelih separuh. Tak boleh. Itu termasuk dalam perkara fasik dan haram dilakukan. Maknanya kita kena sembelih dengan sekali sembelihan, dalam istilahnya hayat mustaqirrah. Itu sunat dalam penyembelihan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah kita cuba amalkan yang terbaik dalam ibadah penyembelihan.